الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada puan pengacara majlis. Saya muliakan seluruh jawatan kuasa dan kepimpinan masjid, puan-puan hajah, seterusnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hari yang paling dituntut bagi kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita sekali lagi hadir ke masjid ini dalam siri halaqah majlis ilmu kita tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita ini beserta dengan iringan doa daripada para malaikat dihimpunkan kita dalam kebaikan. Allah rezekikan kita dapat bersama masuk syurga bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi perbahasan ataupun cerita kita ibrah daripada suratul Kahfi, surah yang berada pada juzuk yang ke-15 dalam Al-Quran, surah yang menjadi rutin kita insyaAllah pada setiap malam Jumaat, hari Jumaat, surah yang diceritakan oleh Nabi SAW sebagai bekalan cahaya selama seminggu pada pembacanya. Baca sekali dan cahaya barakah daripada surah ini berterusan sehingga Jumaat akan datang. Dan surah ini juga menjadi kelebihan pada pembaca, insya-Allah selamat kata Nabi daripada segala macam fitnah, termasuk fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman dan seumpamanya. Kerana itu antara yang kita rujuk dalam kitab, kenapa surah ini kita baca untuk perisai selamat daripada fitnah, selamat daripada fitnah Dajjal disebut Nabi SAW. Antara ulasan menarik dalam tafsir disebut begini, kalaulah muqaddimah ataupun sedang kita ceritakan ini pemuda Al-Kahfi, kisah pemuda yang masuk dalam gua dan sebagainya, ulama menyebutkan kalaulah gua yang Allah ceritakan dalam Quran ini sebagai tempat pelindung daripada kejahatan, daripada keburukan. Cari tempat berlindung ni, sebab di luar sana ada raja yang zalim, ada musuh yang sentiasa mencari nak bunuh orang-orang beriman. Kalaulah gua menjadi tempat berlindung daripada ketakutan pada waktu itu, maka kisah pemuda Al-Kahfi, berita ni, cerita ini nak meyakinkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan pelindung bagi orang yang beriman daripada segala ketakutan. Itu dia punya tema cerita dia. Kalau gua menjadi tempat pelindungan daripada ketakutan, maka cerita ini, surah ini memberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung terbaik bagi orang-orang yang beriman daripada segala ketakutan yang ada, sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi cerita apa pun dalam suratul Kahfi ni kita baca, ujungnya Masya Allah, luar biasanya kuasa Allah. Kita rasa diri kita semakin kerdil sebagai hamba
dan semakin jelas di hadapan mata kita ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pagi ini ayat yang ke 18, 19 dan seterusnya. Cerita Al-Kahfi, cerita pemuda ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak berikan sokongan berita, sokongan dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dakwaan ataupun antara soalan yang ditimbulkan kepada Nabi, hal berkaitan dengan kiamat. Satu, tentang ketuhanan, pastilah. Dia kata Nabi ajak manusia sembah Tuhan yang tak nampak. Yang kedua, Nabi ni pula ajak orang lain beriman dengan alam lain yang tak ada siapa pun pernah pergi dan boleh bagi tahu tentang kita ni. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Benda yang amat sukar nak diceritakan kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi dua perkara ni dia menjadi teras dalam rukun iman. Rukun iman ada 6, tapi yang dalam 6 itu dua yang paling besar, beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi cerita Al-Kahfi ini, kebangkitan mereka setelah ditidurkan selama 309 tahun, bagaimana dalil yang cukup nyata Allah sangat mudah nak bangkitkan makhluk ni, roh dan jasad sekali. Ini bukan diciptakan sebagai makhluk lain, cerita yang diawang-awangan macam cerita mitos dan sebagainya, tapi cerita kebangkitan esok di hari kiamat, roh dan jasad. Kita ambil sikit ayat 18 yang telah dibaca sedikit pada pertemuan yang lepas, ayat 18 suratul Kahfi, muka surat 295. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 18, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya itu sebelah kanan sebelah kiri, sedangkan anjing mereka menghulurkan dua kaki depan dekat pintu gua. Jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut pada mereka. Baik, ayat 18 ni cerita tentang apa? Cerita tentang macam mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka boleh selamat tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak selama 309 tahun. Tidur ni dalam keadaan yang selamat. Tuan-tuan, kita bayangkan nak cerita selamat pada waktu itu ni satu benda yang kritikal. Kalau contoh zaman kita lah kan, nak cerita okey, nak berada satu tempat selamat. Kita masuk dalam rumah, tutup pintu pagar, kunci lagi grill kat depan, masuk bilik, kunci lagi, pasang alarm lagi, macam-macam lah. Kat depan luar ada security guard lagi, nak memastikan selamat. Berapa jam nak tidur ni? 8 jam aja. 8 jam aja. Bayangkan kita baca kisah ini, keselamatan pemuda yang tidur dalam gua, pintu terbuka. Gua mana ada pintu? Cerita Piramli ada pintu gua ada tutup kan? Pintu terbuka. Kan, dalam keadaan dekat luar ni raja zalim satu, tentera yang ada satu. Macam mana keselamatan itu dijamin oleh Allah? Kisah ni, kisah pemuda ni, Allah nak bagi tahu untuk kita ni, bagaimana orang yang ada iman hidupnya selamat dijamin oleh Allah. Maknanya macam mana Allah boleh jamin keselamatan mereka ini? Bekalan mereka hanya iman. Ada iman, confirm selamat. Duduk dalam gua, kamu sangkakan mereka ni tidur. Kamu sangkakan mereka ni sedar, padahal mereka tidur. Ada riwayat kata matanya terbuka. Kalau orang tengok ni, kata Allah, kalau kamu tengok keadaan mereka ni, mesti orang takut orang lagi. Orang takkan masuk
Dahlah nak masuk itu ada anjing yang menghulurkan kakinya dekat depan pintu gua, lagilah orang takut. Tak mungkin ada orang yang siapa yang cuba-cuba nak masuk, nak cuba siasat apa ada dekat dalam, tidak. Semua itu dalam keadaan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, ayat 18 ni juga menjadi dalil. Tadi yang pertama apa? Cerita bagaimana jaminan keselamatan itu dari Allah. Yang kedua, kisah Al-Kahfi ini juga sebagai dalil Nabi SAW terima wahyu dan berita ini, cerita ini dari Allah. Macam mana Nabi nak cerita tentang pemuda-pemuda ni? Kan orang kafir tanya Nabi kan, asal turun surah ni, wahai Muhammad, kalau engkau betul seorang Nabi, kalau engkau betul seorang Rasul, ceritakan pada kami suatu ketika dahulu, ribuan tahun dahulu, ada kisah 7 orang pemuda yang selamat tidur dalam gua dan sebagainya. Mana Nabi tahu? Kisah yang dahulu dipanggil kisah-kisah ghaib, melainkan perkara itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beritahu detail, bukan pasal cerita tu secara umum saja. Tidur dekat mana, keadaan matanya macam mana, tidur tadi kejap pusing ke kanan, pusing ke kiri, anjingnya dekat mana, matahari beredar macam mana, pintu gua belah mana, detail ceritanya. Kerana apa? Sebab nak bagi tahu benda ni semuanya ketetapan dan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat 18 ni kita ada baca kisah tentang anjing ni kan, yang menghulurkan kaki dekat depan pintu gua, di mulut gua itulah dekat depan. Yang ini sebagai hujah, kalau kata kan Nabi kata apa, orang beriman, kita lah hidup, kalau ada anjing dalam satu kawasan, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Yang ada patung, yang ada berhala, yang ada anjing, malaikat rahmat tak masuk. Habis macam mana pemuda ni berada dalam gua dengan anjing pula? Macam mana pula malaikat rahmat nak jaga dan sebagainya, selain daripada kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam tafsir disebut anjing bukan berada bersama-sama dengan mereka, tapi berada dekat depan pintu gua. Dekat depan pintu gua. Tetap pemuda ini mendapat rahmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 18 ni penutup dia apa? Allah meletakkan rasa takut. Kalimahnya apa? Ru'ba. Orang tengok rasa takut, takkan beranilah. Tak ada orang yang berani nak cuba siasat, nak cuba cari siapa sebenarnya dia orang dan sebagainya. Hidup tenang, tidurnya tenang pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam ayat 19, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Allah nyatakan, dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya, supaya mereka saling bertanya sama sendiri. Salah seorang daripada mereka bertanya, berapa lama kamu tidur? Baik, Allah sebut ayatnya, wa kadzalika ba'athnahum, demikianlah kami bangkitkan mereka. Bangkitkan daripada mana ni? Daripada tidur. Hari kiamat, salah satu daripada nama kiamat Yaumul Ba'thi. Alif Lam Ba Ain Tha. Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Yaumul Qiyamah, samalah tu, hari kiamat, hari kebangkitan. Kebangkitan merupakan salah satu daripada nama kiamat. Bagaimana kisah orang ni tidur? Orang ni tidur ni bukan cerita kiamat. Tidur, tapi bangun daripada tidur, Allah gunakan kalimah ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita, kalaulah kamu boleh tahu kisah pemuda ini yang ajaib, 309 tahun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cerita kiamat, berapa ratus tahun kamu mati pun, Allah sangat mudah nak hidupkan kamu semula roh dan jasad. Tak pelik. Tak pelik. Sebab tu kisah ni, kisah keajaiban, cerita dalam suratul Kahfi ni, kisahnya ajaib. Tapi kata ulama, jangan kamu lupa, ada lagi lebih hebat. Apa dia? Keajaiban kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan semua benda ni berlaku.
Ujungnya kita set dalam pemikiran kita, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Selamat dengan izin Allah. Kita dapat sesuatu dengan izin Allah. Pemuda ni selamat daripada raja yang zalim dengan izin Allah. Walaupun kata Islam ketika itu minoriti, ditindas, terpaksa duduk dalam gua, tidur selama ratusan tahun, tapi ujungnya selamat. Kenapa? Ada iman. Ada iman, selamat. Dan bila mereka bangun, mereka saling bertanya, liyatasaalu bainahum. Mereka saling bertanya antara satu sama lain. Kenapa saling bertanya? Sebab semua tak tahu. Kalau misal kata yang tidur tadi 7 orang, seorang tahu, seorang ni akan bagi tahu. Tapi 7 ni semua tak ada maklumat. Tak ada maklumat tentang apa? Berapa lama mereka tidur sebenarnya? Tak ada seorang pun di kalangan mereka yang tahu berapa lama mereka tidur. Muqaddimah ayat 19. Allah nak ceritakan betapa sikitnya, betapa kerdilnya, betapa alahai ilmu kita ni. Allah nak bagi tahu keterbatasan. Maknanya ilmu kita ni limit sangat. Betapa sikitnya ilmu kita, berapa lama kita tidur pun kita tak tahu. Sehingga akhirnya mereka tanya, berapa lama kita tidur ni? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Salah seorang daripada mereka kata apa? Mereka kata kita telah tidur selama sehari ataupun tak sampai sehari. Padahal dah lama tidur ni. Dalam keadaan faktanya begini, dalam keadaan tidur kemudian bangun balik 309 tahun kemudian, fizikal mereka sama. Mana kalau tidur contoh umurnya 20 tahun, fizikal badan tu umur 20 tahun, selepas 309 tahun tu patutnya bangun tu dah kata orang dah bongkok pegang tongkat dah 300 tahun lebih kan. 309 campur 20, lahirlah hidup bangun semula 320 tahun. Tapi tak begitu. Mereka bangkit semula ni tak ada perubahan apa-apa. Sama fizikalnya macam mereka tidur. Kata Imam Sya'rawi, almarhum Sya'rawi dalam tafsir dia kata sama ada rambut tak ada uban, kulit tak berkedut, mereka boleh berdiri tegak macam biasa. Itu yang menimbulkan persoalan berapa lama kita tidur ni. Rasa macam lama tapi macam sekejap je pula. Kenapa? Sebab tidak ada apa-apa perubahan fizikal pada pemuda ni tadi. Itu yang mereka tanya dan salah seorang jawab, kita ni tidur mungkin 1 hari ataupun tak sampai sehari kot. Maka oleh kerana mereka tak berapa pasti ni berapa lama tidur ni, maka mereka tengok dalam ayat berikut sambung, qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Kenapa ayat 19 ini Allah tak bagi tentang apa? Pandangan 1, pandangan 2, pandangan ketiga. Orang ni kata sehari, orang ni kata mungkin sebulan, orang ni kata mungkin setahun. Kenapa cuma ada satu je? Salah seorang kata kita ni tidur 1 hari ataupun tak sampai sehari. Orang lain kata apa? Allah tak sebut. Allah tak kata pandangan kedua, orang kedua kata sebulan, orang ketiga kata setahun. Kenapa? Sebab benda yang tak ada dalam pengetahuan kita serah pada Allah. Tak usah sibuk bahas panjang-panjang. Sebab tu datang ayat berikut, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Senang macam kita jawapan kita hari ni, dah tanya-tanya seorang dua, hujungnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab itu benda yang tak pasti, benda yang tak pasti, benda yang memang benda gaib, Quran tak bagi tahu, hadis Nabi pun tak ada. Jadi hujungnya apa? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita bahas panjang kan, dia jadi tak kesudahan. Macam kisah pemuda ni lah kan, kita tengok kisah pemuda ni, gua dia, nak cerita gua ni dekat Turki ke, dekat Syria ke, dekat Syam, dekat Syria, Jordan, Turki. Kat belah mana Quran tak ada bagi tahu pun kan. Quran tak bagi tahu exactly kat belah mana gua ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu pun tak menjejaskan keimanan kita. Yang lebih penting manfaat apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran kisah ini.
Sama juga macam kisah Nabi Musa. Nanti kita sampai nanti kisah Nabi Musa jalan kan satu tempat. Dekat bahagian mana agaknya tempat Nabi Musa berjalan. Baca kisah Nabi Yusuf kan, dimasukkan dalam perigi. Perigi mana ni? Kita tak tahu ni pergi mana. Tak perlu untuk kita nak tahu benda macam itu kan. Dan ujungnya pun kita takkan jumpa dia punya jawapan dia. Sama macam kisah Zulkarnain, bina tembok untuk menghalang daripada Yajuj wa Majuj, daripada apa? Daripada besi. Tembok yang dibina oleh Zulkarnain, kat belah mana tembok ni? Mungkin dekat tempat sini, mungkin dekat tempat sini. Nak cerita macam mana ni? Kita kalau bincang sesuatu yang benda yang lama, benda yang jauh dan tak ada apa-apa bukti, dalil dan sebagainya, wallahu a'lam. Kenapa? Sebab ada benda lain yang lebih penting untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Apa dia? Cerita tentang kuasa Allah dan keimanan kita beriman pada hari akhirat. So sekarang nak buat apa? Kita cerita panjang pun tak tahu berapa lama kita tidur. Kita yang baca Quran ni tahulah, dia orang tidur 309 tahun. Dia orang tak tahu. Kita tahu. Sebab apa? Kita baca Quran, Allah bagi tahu. Jadi apa dibuat? Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka salah seorang daripada mereka berkata, utuskan salah seorang daripada kamu, utus salah seorang daripada kamu, bawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian hendaklah pilih mana-mana jenis makanan yang halal lagi baik yang dijual. Sekarang ni cerita panjang-panjang pun tak guna. Kita lapar ni, baik cari makanan. Itu senang ringkas cerita kan. Bual benda tu kita pun tak tahu. Okey, pergi salah seorang keluar. Kenapa tak semua keluar? Sebab mereka bayangkan raja yang zalim yang dulu perintah itu masih ada lagi. Pengetahuan tentang tidur selama 309 tahun tu tak ada pada mereka. Yang kita tahulah, kita baca Quran. Mereka sangka tidurnya mungkin 1 hari ataupun setengah hari. Bila bangun-bangun lapar, jadi kena keluarlah salah seorang untuk cari makanan. Keluarnya berapa? Seorang aja. So apa? Dekat luar ada benda yang mudarat, ada benda yang berbahaya. Dulu bulan berapa? Bulan 3 bila kerajaan umum PKP, seorang aja boleh keluar beli makanan. Tengok ibu sing balik dalam kisah surah Al-Kahfi kan, seorang aja. Yang nak marah buat apa? Memang ada darurat. Yang dulu dia punya bahayanya pada raja yang zalim. Sekarang ni bahaya pada penyakit, benda yang kita tak nampak dan sebagainya. Jadi mereka buat keputusan, nampaknya seorang saja kena keluar sebab di luar sana bahaya. Baik. Keluar bawa apa? Biwariqikum. Baik. Perkataan ni, perkataan kalau duit perak, wang perak dia panggil wariq. Waw ra qaf. Waw ra qaf. Ada dua cerita saya nak cerita kat sini. Wariq, wariqun boleh bahasa Arab. Wariqun wang perak. Kalau emas lain. Kenapa Allah sebut salah seorang kamu keluar bawa wang perak ini? Bawa wang perak ni yang digunakan 309 tahun yang lepas, tapi hari ini guna lagi wang perak. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dari segi muamalat, sistem muamalat Islam, dia punya kaedah untuk beli barang ni dengan emas dan perak. Dipanggil kalau emas dinar, kalau perak dipanggil dirham. Ukuran dia gitu. 1 dirham 400 lebih. Saya lupa lah, dia berubah setiap hari ikut harga perak. 1 dinar gitu juga 700 lebih. Katalah 1 dinar 700 berapa? 30. Dia ikut harga emas. Perak gitu juga. Jadi yang senang cakap, satu dirham berapa? 400 lebih. Kalau 1 dinar 700 lebih. Jadi itu dia punya kiraan dia. Dan zaman mana sekalipun, emas dan perak ni tetap jadi alat untuk nak orang menilai. Kan cerita zaman Rasulullah, cerita emas perak ada tak? Ada. Ini cerita sebelum lagi ni, sebelum zaman Rasulullah ni. Emas perak. Zaman kita ada nilai tak? Barang ataupun logam yang ada nilai sampai bila-bila. Jadi dari segi ekonominya pun
Saya baca antara tulisan yang menarik, ulasan menarik Datuk Dr. Daud Bakar. Sekarang ni jadi Presiden UIA, pengerusi penasihat syariah Bursa Malaysia. Memang pakar ekonomi lah. Dia cerita ayat ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita orang ni keluar dengan bawa wang perak. Di sini ada maksud nilai. Nilai wang perak ke emas dan sebagainya. Itu yang itu kalau nak dapat ke apa itu kena tanya orang lain lah. Saya tak ada ilmu tentang itu. Cuma nak beritahu, Allah highlightkan benda ni. Pergi bawa wang perak. Dulu ada nilai, sekarang pun ada nilai. Berbeza kalau contoh kita duit kita lah kan, duit ringgit kita ni. Cuba kalau cerita orang dulu-dulu kan, dulu pergi sekolah mak bagi 10 sen aja kan, 5 sen beli nasi lemak, 5 sen beli aiskrim. Kita dengar macam tak percaya kan. Cili api lada sekilo 20 sen. Pergi pasar bawa RM2 aja penuh bakul. Sekarang RM2 gula-gula pun dapat separuh aja kan. Punyalah makin susut nilai kan. Makin duit ada ni, tapi dia punya nilai turun. Tuan-tuan bayangkan 1996, berapa puluh tahun lepas kan, 1996, masa tu package umrah transit Jordan tau. Ini bukan pergi umrah transit Jordan, RM2,780. 2,700. Sekarang kalau harga bayar macam tu, pergi je tiket balik tak ada. Terbang duduk kat sana sampai bila-bila kan. 2,700. Sekarang ada juga 9,000, 10,000 lah kan. Tengok umrah Al-Aqsa, umrah Jordan, 7,000, 8,000. Dulu pun orang kata mahal juga. 2,700. Saya pergi umrah aja 2,300, murah lah sikit. Yelah kan. Kita rasa dulu 100 tahun dulu kan, kita bayangkan nilai duit macam tu lah. Berbeza dengan emas, perak dan sebagainya. 1 dirham zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat seekor kambing. Dan hari ni pun kalau kita kiaskan pun dapat nilai yang sama. 1 dirham. Baik. Itu satu. Yang kedua. Baik. Sekarang ni dia nak keluar beli makanan ni kan. Itu cerita satu. Cerita yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, kalaulah hari ni kita hidup muamalah kita dengan wang ringgit, tak kiralah dengan duit ke, dengan dinar emas dan sebagainya, satu masa nanti bila kita mati dan kita hidup semula, duit tu tak pakai lagi dah. Yang hari ni bernilai, satu masa nanti tak ada nilai. Kat mana tak ada nilai ni? Kiamat. Allah bagi tahu dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Quran Allah sebut apa? Hari kiamat ni la yanfa'u malun, harta semua tak guna. Kamu kaya macam mana sekalipun, harta tu tak guna lagi dah. Wala banun, begitu juga anak-anak kan. Kamu harta banyak macam mana sekalipun, maknanya bawa duit tunai, kalau ada lah benda macam tu, tak ada manfaat apa-apa. Yang selamat, yang confirm selamat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat hanyalah orang yang nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Orang ni je selamat. Hari ni penggunaan kita, muamalah kita dengan wang ringgit, kita beli, sewa, jual dan sebagainya. Tapi satu masa nanti bila kamu mati, dibangkitkan semula, macam cerita ni kan, tidur 309 tahun, bangkit semula, nak guna balik, nak guna duit ni kan, dalam keadaan dia tak tahu. Orang pelik tengok dia, kenapa bawa duit yang sejarahnya 300 tahun lepas ni, pelik orang. Sekarang dah tukar duit lain dah ni kan. Waktu itu kisah pemuda Al-Kahfi, kita ni cerita mati, bangkit semula hari kiamat, tak pakai duit lagi dah. Hari kiamat Allah menilai hati kita ni, qalbin salim, hati bersih. Qalbun salim. Ustaz Muhadir tulis kitab tu kan. Saya buat satu cerita zaman Nabi SAW. Nabi cerita, tajuk dia kebaikan orang Ansar. Dalam satu majlis ilmu, Nabi cerita. Habis majlis tu Nabi kata,
Sahabatku sekalian, aku nak bagi tahu kepada kamu, dalam majlis kita ni ada seorang ahli syurga. Siapa Rasulullah? Nabi tunjuk si fulan. Orang terkejut. Apa kelebihan dia ni? Nabi bagi tahu ni. Bila Nabi bagi tahu, maknanya confirm ahli syurga. Aku nak bagi tahu kepada kamu, dia ni ahli syurga. Jadi habis majlis beredar, tiba-tiba seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia bangun, dia ikut orang yang Nabi tunjuk tadi ni sebagai ahli syurga. Dia keluar, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai tuan, boleh tak aku minta izin untuk jadi tetamu kamu selama 3 malam dekat rumah? Boleh? Silakan. Tanpa tanya kenapa, apa hal pula kau pilih rumah aku, kamu siapa. Orang ni cuba tanya je. Boleh tak aku minta izin untuk sebagai tetamu kamu 3 malam dekat rumah? Boleh, jemput. Jadi dengan tujuan, Abdullah bin Amr bin Al-As kata apa? Aku nak siasat orang ni, apa amalan dia ni sampai Nabi kata dia ahli syurga ni, orang Ansar ni. Jadi aku dah bersedia untuk aku tak tidur selama 3 malam. Ini jenis orang semayang memang tak ada rehat sampai subuh ni. Maka sampai waktu malam, lepas sembahyang isyak balik, terus tidur. Dia kata ni orang jenis tidur awal ni, subuh pun esok mungkin bangun tak pukul berapa, pukul 2, pukul 3 dah bangun. Tiba-tiba aku tunggu dalam tahap bangun. Dia bersedia ni. Tiba-tiba dekat menjelang subuh baru bangun. 2 rakaat pun tak sembahyang tengah malam. Kata dia, orang ni tak ada buat apa pula. Esok subuh pergi masjid sembahyang. Balik lagi kerja dan sebagainya, balik. Malam kedua gitu juga. Aku tunggu, tak ada pula. Apa nama sembahyang malam kau sampai subuh, baca Quran tak tidur ke. 3 malam. Sampailah ringkaskan cerita, hari ketiga dia nak keluar. Terima kasih banyak-banyak engkau sudi tumpangkan aku tidur 3 malam. Sebenarnya aku nak tanya kamu sikit ni. Silakan. Aku ikut kamu ni sebab Nabi bagi tahu kamu ahli syurga. Tapi aku tengok kamu tak ada apa-apa pun yang special. Aku bayangkan kamu ni jenis tak tidur malam, makanya kau dengan sembahyang sunat, dengan baca Quran ni. Boleh kongsi sikit tak apa yang kau buat ni sampai Nabi puji kamu ni? Kata lelaki ni, aku tak ada buat apa-apa. Amalan aku tak ada apa macam ni lah. Yang kau tengok aku macam ni lah amalan aku. Kata dia, mesti kau ada sesuatu ni. Dia kata, aku ni, amalan aku daripada dulu, setiap kali sebelum aku tidur, aku akan maafkan kesalahan orang. Aku tak ada simpan rasa dendam, rasa hasad, iri hati pada orang, tak ada. Setiap malam aku bersihkan hati aku ni daripada benda-benda yang macam itu. Aku tidur setiap malam. Jadi aku tak ada simpan apa-apa perasaan darilah hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Jadi habis sudah bagi tahu, terima kasih, jumpa dengan Nabi Rasulullah. Aku jumpa si pula, dia cerita apa Nabi kata. Benar kata-katanya, sebab itulah Allah masukkan dia ke syurga. Kenapa? Hati bersih. Kita bayangkan hati bersih ni je lah. Boleh tak boleh? Engkau boleh lah. Aku minta maaf lah. Memang sampai bila? Aku tunggu esok kat padang mahsyar. Dia punya garam muka main. Dunia dia boleh lepas. Kat padang mahsyar tunggu esok. Baik-baik nak masuk syurga dan nak masuk ni, Allah panggil balik. Sini jap. Kamu dulu dah tak selesai dengan orang ni, panggil sini. Orang lain dah masuk syurga dah. Dia pun terlibat sama nunggu. Patutnya selesai kalau dulu dekat dunia. Oleh kerana dia kata jumpa kat padang mahsyar, beratur balik 100 tahun. Kalaulah dulu dia kata apa? Nabi kata apa? Orang ni kata, kalaulah dulu aku maafkan dia, 100 tahun dah aku masuk syurga. Tapi oleh kerana aku tak maafkan, aku terpaksa datanglah bicara 1 hari demi 1 hari. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri. Kerana itu Nabi sebut apa? Hati orang ni bersih yang menyebabkan syurga lah dia. Jadi balik pada cerita ni tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita tentang nilai. Nilai. Kalaulah kita hari ni tahun 2020 kan, tiba-tiba kita bawa duit 300 tahun lepas. 300 tahun lepas, 1700. Zaman bila dia kan bawa beli duit. Kedai pun tengok, minta maaf je, ini museumnya tempat ni, bukan tempat kedai kuncit ni. Kan beli roti pakai duit tahun 1700. Manalah orang pakai? Kan dekat museum pun dalam bilik dalam belakang ada orang letak. Kan kenapa? Itu baru 300 tahun. Dunia akhirat lagi jauh. Jadi itu kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala kiaskan apa benda yang kita nak ambil manfaat daripada cerita ini. Baik. Bawa pergi ke mana duit ni? Pergi ke bandar. Dan tujuan dia apa? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Dan kamu pergi ke bandar, seorang ni tadi bawa duit perak,
untuk cari makanan yang halal lagi baik. Azka, azka daripada perkataan zaki ataupun zakat. Zakat, kita bayar zakat tu, suci, bersih. Bukan sekadar halal, tapi istilah hari ni kalau contoh JAKIM, Jabatan Agama kan, dia guna istilah apa? Halalan tayyiban. Benda ni halal tapi tak semestinya baik untuk kesihatan. Kesihatan kita lah, halalan tayyiban. Kita makan apa orang Johor sebut jajan, makan jajan, halal JAKIM. Memanglah halal, boleh makan. Tapi kalau hari-hari jajan 10 paket jajan, masalah juga ni. Kan orang kata apa pewarna tiruan lah, macam-macam perisa dan sebagainya. Halal ke tidak ni? Halal, tapi belum tentu baik. Maksud ayat azka ta'aman, makanan yang halal lagi baik. Ciri orang beriman, Allah cerita pemuda ni, orang beriman ni bukan sekadar cerita akidah, bukan sekadar cerita amalan, tapi orang beriman tetap jadi orang yang jaga sumber makanannya. Itu untuk kita punya pengajaran ni, sangat-sangat jaga bab makan, halal, tang bersih dan sebagainya. Dan kita seboleh mungkin lah, kerana kalau masak tu insya-Allah lah masak yang bersih. Kalau yang jual tu yang jual yang baik-baik, yang bersih. Kenapa? Sebab dia nak masuk dalam apa nama diri kita ni, nak pastikan benda yang tu bersih. Pilih makanan yang baik lagi bersih. Nasihat daripada kawan Dani tadi, falyatikum birizqim minhu, kemudian hendaklah dia bawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Bawa, kita makan sama-sama nanti. Wal yatalattaf, maka pesanan yang berikutnya, hendaklah kamu berlemah lembut, cakap baik-baik, cermat, hati-hati. Sebab dia tahulah, maknanya kita ni hidup 7 orang ni, orang luar cari kita. Cakap baik-baik, jangan garang-garang dengan orang. Dia tak tahu keadaan sekarang dah berubah. Rajanya, kerajaannya dah berubah. Ni cerita zalim ni 300 tahun dulu. Cuma dia pesan hati-hati. Wal yatalattaf. Ayat 19 ni, ayat 19 ini ayat yang berada pertengahan Al-Quran. Juzuk ni juzuk 15, ayat tengah-tengah. Dan wal yatalattaf, mengikut perkiraan para ulama yang mengkaji Quran, ini perkataan yang di tengah-tengah Quran. Wal yatalattaf, mana kalau 30 juzuk kita buka daripada muka surat 1 sampailah 600 lebih tu, perkataan wal yatalattaf ni yang tengah-tengah. Kalau dulu kita baca Quran, Quranum Majid, ada sekarang kot, macam jarang jumpa kot sekarang Al-Quranul Karim lah. Dulu zaman kita kanak-kanak belajar kan, Quran Majid, perkataan ni dibuat warna merah. Wal yatalattaf, warna merah, wal yatalattaf. Jadi kalimah ni kalimah apa? Ayat daripada kawan dalam gua ni, pesan kawan dia agar berhati-hati. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa menyadari akan hal kamu. Hati-hati, kita ni orang cari, jangan sampai kamu nanti orang perasan pula. Macam-macam dia pesan. Tengok daripada awal, keluar pergi kat bandar, cari makanan yang terbaik, kemudian bawa bekalan untuk kami. Hati-hati, jangan sampai ada orang perasan kamu. Berapa kali pesan? 5 benda dia pesan. 5 benda pesan ni. Orang ni nak keluar, 5 perkara dia pesan. Nak suruh beli makanan je pun, macam mak suruh beli anak pergi kedai kan, tolong belikan makanan jap. Ni ambil duit mak ni, cari kedai yang dekat ni, jangan lupa nanti baik-baik lintas jalan tu betul-betul, parking motor tu tepi-tepi sikit, baik-baik, lembut dengan orang. Banyaknya mak ni suruh beli roti 6 kali nasihat kan, beli roti je pun kan. Nak cerita apa, ini biasa, kebiasaan yang kita ungkapkan bagi orang yang ada urusan dekat luar. Macam-macam nasihat. Nasihat ni, nasihat daripada rakan pada rakan. Hati-hati, sebab kalau misal kata berlaku apa-apa yang tak diingini, keselamatan mereka ada masalah. Jadi keadaan seperti itu berlaku. Kita bayangkan dia pun nak keluar kan, 309 tahun tidur ni
Kalaulah tidur, kita ambil kat Johor Bahru lah. Kau tahu saya cerita dekat kawasan dia orang, kat Johor Bahru ni lah. Tidur 309 tahun, tahun 1700, bangun-bangun 2020. Kan? Tiba-tiba tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Tak tahu macam mana, dia punya bingung je tu. Rasanya hutan masih banyak kot kat Johor Bahru ni. Hutan, tiba-tiba bangun, pokok 2-3 pokok depan rumah. Kan? Lain semua dah tak ada dah. Allah nak beritahu apa? Kamu akan rasakan pelik luar biasa. Itu baru 300 tahun. Orang yang hidup kat dunia tiba-tiba dibangkitkan esok di hari kiamat. Alam yang berbeza sungguh. Alam yang berbeza. Itu cerita lain lah kan, bagaimana bumi dihancur, dilipat dan sebagainya, manusia dibangkitkan satu tempat yang lain dipanggil padang mahsyar yang terbentang luas. Sudah pasti bagi orang beriman, kalau bagi orang beriman dah bersedia dah. Ya Allah, inilah bumi yang dulu kami dengar dalam Quran, yang kami baca daripada Nabi. Wahai Tuhan, inilah bumi mahsyar. Tapi bagi orang kafir daripada dunia mati bangkit, ungkapan apa dia sebut? Celaka sungguh, apa hal ni? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ungkapan pertama orang kafir, celaka dulu. Celaka sungguh, macam mana aku boleh hidup semula, bangkit semula ni? Orang beriman akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang kafir, ungkapan dia ya wailana, celakalah bagi kami, celakalah bagi kami. Allah jawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang kamu tengok ni benda yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dulu kamu tak percaya, sekarang depan mata kamu, ini mahsyarnya, ini mizannya, sebagainya lah, benda yang telah digambarkan oleh Allah ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok pemuda-pemuda ni sangat cermat dalam nak buat apa-apa keputusan. Orang beriman macam kita semua ni kan, mudah-mudahan bila ada iman, kita sangat cermat nak buat apa-apa keputusan, apa pun. Belajar daripada kisah pemuda ni. Bukan orang kata buat je lah, yang penting kita buat. Tak, Allah kata boleh ke tak boleh benda ni, halal ke tidak, harus ke tidak, hukumnya macam mana. Kita kena hati-hati, hukum kena cermat. Sebab itu apa pun perbahasan hari ni kan, kalau kita ambil isu semasa berkaitan dengan hukum-hukum fiqah berkaitan dengan COVID kan, kenapa sembahyang kena macam ni, jarak 1 meter. Orang kalau tak puas hati dah marah. Ni apa ni, zaman Nabi tak ada macam ni, selang-selang ni kan. Imam pula kata dah terbalik ustaz, ada hamba Allah jumpa imam dulu masuk luruskan rapat-rapat, sekarang imam pastikan jarak 1 meter. Ini imam apa terbalik ni, apa orang cerita rapat-rapat, ini imam okey jarak-jarakkan, jangan sampai rapat sangat. Ada pening kata. Ni sebab kita belajar syariat, dia tak boleh baca satu-satu tajuk, baca semua. Syariat yang rapatkan saf pun daripada Nabi, yang cerita jarakkan ni pun hukum hakamnya pun daripada Nabi juga. Ada kaedah dia. Sebab itu kita ni sebagai orang awam, kita rujuk kepada siapa? Ulil amri. Ulil amri siapa? Ni orang yang mufti, jabatan agama, mereka yang Allah kurniakan ilmu boleh kaji hukum hakam. Kita tinggal dapat keputusan dia je. Itu namanya ulil amri. Mereka yang ada autoriti nak buat tentang hukum hakam yang maslahahnya baik untuk masyarakat. Kita tak tahu, sila tanya. Jangan komen-komen ke FB. Ini komen FB ni hukum hakam ni. Ini bukan komen masakan orang kan, ini komen hukum. Silap-silap bukan kita nak komen orang, komen hukum hakam Allah. Sebab itu kena cermat dalam kita nak buat sesuatu. Kita belajar daripada kisah pemuda ni tadi. Kemudian dia bukan sekadar itu aja nasihatnya, sambung lagi. Kawan ni nak keluar ni beli makanan, nasihat tak habis lagi. Ayat 20, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan bunuh kamu. Kalau ada orang tahu siapa kita, kamu akan rejam, nanti kamu akan direjam dan bunuh. Atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa. Dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya buat selama-lamanya. Jadi pesanan demi pesanan tadi, tujuan dia bukan apa? Jangan sampai orang tahu kamu ni siapa. Sebab kalau orang tahu,
niscaya kamu akan kena rejam, akan kena bunuh, dan mereka akan paksa kamu tukar agama. Allah gunakan kalimah fi millatihim. Millah, cara hidup. Cara hidup. Kita baca doa, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah syarikalah la ilaha illa huwa nusyur, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ada perkataan millah, cara hidup. Kalau din, agama. Millah, cara hidup. Agama Islam, ya, tapi cara hidup belum tentu lagi kamu ikut syariat yang ada pada Nabi SAW ataupun pada sunnah yang baik-baik. Dia Muslim, tapi cara hidup mungkin dia berminat pada cara yang lain. Jadi kita diminta dengan Allah, wa ala millati abina Ibrahim, cara hidup kami ni ya Allah sama macam syariat zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebab Nabi pernah ceritakan dalam hadis kan, kami ni maknanya umat Nabi SAW banyak ikut syariat Nabi Allah Ibrahim kan. Contoh dari segi tentang untuk umrah, haji, Kaabah dan sebagainya. Lagi apa, korban, ibadah doa dan sebagainya lah kan. Banyak yang kita ikut cara hidup Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi pemuda yang diceritakan oleh Allah ni, dia pesan kawan dia, hati-hati. Kalau orang yang kat luar tanah tahu pasal kita, niscaya dia akan minta kita ikut cara mereka. Dan kalau itulah berlaku, kita tak boleh berjaya sampai bila-bila. Hari ni kita tengok zaman kita hari ni kan, cabaran ataupun musuh kita paling utama, musuh nombor satu syaitan lah, musuh yang tak nampak. Musuh yang nampak ni Yahudi laknatullah. Yahudi ni dia takkan tukar agama orang Islam tipu-tipu penganut Yahudi, tak mungkin. Dia takkan buat macam tu. Tapi dia akan kata apa? Kamu akan terus dengan cara kamu Muslim dan sebagainya, tapi cara hidup kamu akan tiru cara aku. Cara pakaian, makan, minum, budaya, negara yang kamu bangunkan, kamu akan ikut cara aku nanti. Kita tengok macam mana satu demi satu negara Arab, mereka kata apa? Kita sokong aja lah Israel ni kan. Penatlah kita perang nak musuh sampai bila, kita berkawan aja lah. Sebab itu diumumkan Emirate, kita berkawan je lah kan. Daripada kita bergaduh, baik kita berkawan. Dia cakap dengan siapa? Yahudi ni. Yahudi suka sangat. Kemudian bila UAE jawab, kawan dia pun Bahrain kata, aku pun nak kawan jugalah, kawan juga. 2 minggu yang lepas Sudan pula umum, kita umumlah Israel jadi kawan kita. Hari ni umum nak berkawan dengan Israel ni. Esok bagi duit dah 20 juta nak bangunkan sistem makanan dekat Sudan. Bagi terus. Satu demi satu yang tersungkur. Kerana apa? Kerana kita ni akhirnya dapat duit jugalah nanti daripada kita musuh dan sebagainya. Inilah ni Dajjal ni kan, fitnah-fitnah akhir zaman yang kita kena cermat, kena hati-hati, jangan sampai salah pilih. Sebab kalau salah pilih, ni dia punya natijah ada, walan tuflihu idzan abada, kamu takkan berjaya sampai bila-bila. Perkataan lan, lam, nun. Lan ni apa? Tidak akan, tak mungkin berjaya sampai bila-bila. Bukan hari ni gagal esok berjaya, hari ni gagal minggu depan berjaya. Perkataan lan merujukkan sampai bila-bila. Contoh Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, takkan sampai darjat kesempurnaan kebaikan selagi mana kamu tak boleh memberi apa yang kamu paling sayang. Maknanya kita nak capai baik dah baik, nak capai darjat yang terbaik, mana nak kata kebaikan yang tertinggi, kena beri sesuatu yang paling kita sayang. Allah kata lan tanalul birra, tidak akan sempurna kebaikan. Kita buat baik, tapi nak kata perfect tu sampai ke peringkat boleh berikan sesuatu yang paling kita sayang. Benda itu memang susah, tetapi begitulah nilai pengorbanan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Baik, sambung lagi cerita ni, kisah pemuda ni. Sebab cerita ni dia paling panjang. 4 kisah dalam Suratul Kahfi ni, kisah dia paling panjang. Kisah pemuda ni sesuailah dengan nama Suratul Kahfi.
Surah Ghul. Surahnya surah Ghul. Baik, ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida." Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kata Allah, kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, untuk kita semula ni, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar. Allah hidupkan semula orang mati benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Dan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula kata, sebenarnya kami nak bina sebuah masjid di sisi gua mereka. Ni cerita apa ni? Ayat 21 ni Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita pula setelah mana pemuda ni hidup tadi, berapa lama tempoh mereka hidup dan akhirnya mati. Allahu a'lam. Tak ada pula cerita 20 tahun kemudian mati. Tak ada cerita macam tu. Cuma penghujungnya, setelah mana akhirnya mati pemuda ni dalam satu tempoh yang tertentu, nampaknya cerita tu tak berlanjut panjang. Berapa lama umur mereka hidup semula tu setelah tidur 300 tahun tak disebutkan dalam Quran. Cuma Allah nak gambarkan ada dua kumpulan dalam ayat 21 ni. Apa respon kita terhadap berita yang telah kita ketahui? Allah dedahkan cerita ni, kisah pemuda ni. Allah nak beritahu janji Allah itu benar. Wa'dallahi haqqun. Kisah kematian. TV mana? Oasis dia satu rancangan bagus. Tajuk dia sedap lah. Hari tanpa tarikh. Kan, hari tanpa tarikh makna ada hari mati lah. Semua orang ada tarikh lahir kan, tapi ada satu hari tanpa tarikh mati yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah berlaku pada manusia tu baru tahulah berapa tarikhnya. Bila minggu lepas bila yang meninggal siapa? Almarhum Ustaz Tuan Guru Kamaruddin bin Komeng. Sehat orangnya kan, 55 tahun. Seorang guru Quran, pakar rujuk Quran, bukan Johor Bahru tau, Malaysia ni. Pakar rujuk Quran yang namanya dalam mushaf Quran. Bayangkan mulianya hamba Allah seperti ini. Saya kalau jumpa dengan almarhum Ustaz Kamaruddin, dengan bual dengan dia, dia kata, "Ana minta maaf Syekh, ana ceramah ni tak pandai, tapi ana cerita Quran je boleh lah." Saya cakap, "Quran aja kan, ana Quran aja boleh lah," dengan bahasa rendah diri dia tu. Cakap, "Ya Allah Ustaz, ilmu Ustaz ni nama tu dalam mushaf Quran dah kan, senarai penyemak Al-Quran Kementerian Dalam Negeri kan." Maknanya berapa orang je penyemak Al-Quran, dia nak memastikan tak ada yang silap, tak ada salah cetak. Almarhum lah salah seorang daripadanya. Jadi kita bayangkan, dalam hidup jaga Quran, masuk kubur siapa jaga? Mesti Quran kan. Maknanya hidup dengan Quran, mengajar Quran. Yang datang ziarah kat kubur pun, saya nak murid dia, saya nak murid dia, saya nak anak murid Quran semua. Orang pandai Quran sebab dia. Jadi masuk kubur pun dengan Al-Quran. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang Allah rezekikan dia begitu kan. Moga-moga kita pun sama dapat rezeki yang baik-baik. Baik. Balik pada cerita ni tadi, Allah nak beritahu kisah pemuda ini bagi orang yang sempat nak tahu. Ada gini, kenapa Allah takdirkan ada seorang boleh keluar beli makanan? Kenapa tak tiba-tiba bangkit 309 tahun tertidur, tiba-tiba mati dalam gua semua sekali? Kenapa ada takdir dari Allah seorang keluar beli makanan? Supaya akhirnya orang masyarakat situ tahu, oh ni lah rupanya yang kita baca cerita 300 tahun dulu, pemuda-pemuda ni orangnya. Satu keajaiban berlaku di tempat itu.
bila mereka terserempak dengan orang yang diceritakan 300 tahun dulu. Agaknya kalau kita sekarang ni kan, oh inilah hang tuah yang kita, inilah rupanya hang tuahnya. Agaknya lah kan kalau hang tuah hidup lagi macam tu lah kan. Kita baca sekolah dalam buku sejarah hang tuah ini rupanya, terkejutnya manusia kan, kalau lah kan, tapi tak mungkin berlaku macam tu. Jadi kenapa? Sebab biar bagi penjelasan pada orang kat situ yang hidup pada waktu itu, janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, la raiba fiha. Hari kiamat tidak akan ada sebarang keraguan lah. Bagi orang yang tak percaya, tak beriman, itu wallahualam lah kan. Tapi bagi kita yang baca Quran, hari kiamat hari yang tidak ada keraguan padanya. Baik. Setelah mana mereka ni mati, betul-betul matilah, bukan tidur lagi ni, mati. Maka orang-orang masyarakat kat situ mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Ada yang kata, kita binakan bangunan lah kat tepi gua ni. Binakan bangunan. Ada orang lain yang kata pula, aku baru cadang nak bina masjid sebelah gua ni. Sekarang kata nak bina tugu, nak bina masjid dan sebagainya. Jadi mereka nak buat sesuatu, nak sebagai tanda lah bagi orang ni tadi. Sebenarnya puan-puan sekalian, kisah-kisah yang kita baca dalam Quran ini, dia bukan pada bendanya, pada orangnya, tapi ibrah untuk kita macam mana. Macam kisah Nabi Musa, cerita tentang mukjizat tongkat Nabi Musa. Bukan cerita kita suruh beli tasbih koka yang katanya, ni tongkat Nabi Musa ni kan, ini bahtera Nabi Nuh ni, ini kapal kayu Nabi Nuh ni. Macam lah kita baca kan, dulu kayu tiba-tiba 1000 tahun jadi batu. Macam kita dengar ajaibnya kan. Datang balik cerita ni 2-3 hari ni, kisah orang buat kajian tentang bahan-bahan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada perbahasan yang panjang. Tapi kita lebih daripada itu, nak bagi tahu, kamu kalau tak tengok pedang Nabi pun, kamu kalau tak sempat tengok jubah Nabi pun tak apa. Yang penting amalan sunnah itu yang kamu amalkan. Jangan sedih kalau kata, alah saya tak dapat pegang pula jubah Nabi lah, saya tak pernah jumpa pula rambut Nabi lah. Walaupun ada perbahasan yang lain tu, tapi bagi kita ni ada yang lebih besar bernilai daripada itu. Apa? Nabi kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, Al-Quran, sunnah Rasulnya. Nabi tak kata aku tinggalkan ni ada baju, ada cincin, nanti tengok nanti tak ada macam tu kan. Aku tinggalkan Quran, hadis. Ini peninggalan warisan yang berterusan sampai kiamat, yang kita perlu gali khazanahnya sebaik mungkin. Sama ada kita nak dapat manfaat ini biasa-biasa, ataupun memang kita nak dapatkan apa yang tersirat peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Quran ini. Kenapa kita baca sikit-sikit tuan-tuan sekalian, namanya tadabbur. Tadabbur ni, tadabbur Quran ni dia, saya kiaskan macam kita makan lah kan. Makan, orang bagi kita sepotong kek lah, kecil lah, satu piring kan. Dia pun makan kek, kita makan lah, makan. Nak cepat ni, sedap tak? Boleh lah. Rasa apa? Boleh lah, sedap jugalah, boleh. Terus jalan. Orang kata semalam makan kek, makan. Macam mana rasa? Boleh lah. Tak ingat lah rasa, macam manis, macam tak berapa. Boleh lah, tapi okey lah. Sepitas lalu je. Tapi kalau orang yang memang apa dia panggil, cermat, tertib makan. Bila orang kata jemput makan sepiring kek ni, dia ambil satu sudu ujung, terus terdiam. Saya rasa dia punya apa dia panggil ni, cheese dia ni, memang sedap. Ini bukan alang-alang ni, coklat dia ni halus. Ini masak bukan sekejap, lama ni. Cara susun biskut lapis layer, ya Allah sedapnya lah kan. Saya masa ambil satu sudu je dah dapat dia punya rasa lembut dia, rasa manis dia. Dia punya ulasan tu panjang bukan main. Satu sudu je makan ni. Kan beza dengan orang pertama yang makan tadi. Boleh lah. Sedap tak? Boleh lah aja. Kan, tak tahu sedap tak sedap. Kan, ini beza. Itu cerita makan kek. Macam Quran, kan, dah baca surah Kahfi dah. Baca surah Kahfi, baca. Dah lama baca, 30 tahun baca, hari Jumaat baca. Cerita apa? Wallahu a'lam. Kan, wallahu a'lam. Yang tahu gua je Kahfi, tapi isi cerita tak tahu pula. Tapi bagi kita yang cuba nak tadabbur ni kan, tadabbur, ini cerita dia. Kenapa pula kisah pemuda, tapi manfaat untuk semua, kanak-kanak, orang tua. Kalau kita salah faham kan, kisah pemuda, orang muda punya cerita lah, apa hal cerita orang tua pula.
Kan? Kita salah faham. Jadi tak nampak apa sebenarnya message dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Rabbul Alamin. Maknanya intipati cerita ni untuk kita yang beriman ni, kanak-kanak ke, lelaki ke, perempuan ke, dewasa ke, warga emas ke, semua dapat manfaat daripada satu kisah, tapi perbahasannya panjang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita pemuda ni, walaupun ada yang berbahas ni tadi, kita nak buat bangunan ke, nak buat masjid dan sebagainya, tapi lebih penting daripada itu, apa benda yang boleh kita dapat manfaat daripadanya. Ayat 22 sambungan. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Sadaqallahul azim. Sebahagian dari mereka kata bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, dan keempatnya anjing mereka. Maknanya 3 tambah 1. Pandangan kedua pula, setengahnya pula kata bilangan mereka tu 5, yang keenam anjing mereka. Tengok, tadi 3 tambah 1, yang ni 5 tambah 1. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dia orang ni main agak-agak je. Gitulah maksud Allah nak bagi tahu. Dia orang ni main agak-agak je. 3 orang, anjing yang keempat, kemudian dia kata 5, anjing yang keenam, dan setengahnya lain kata pula bilangan mereka 7 orang, dan yang ke-8 ialah anjing mereka. 3, 5, 7. Pandangan macam tu. Baik, sebelum kita pergi pada sambungan ayat tu kan, Allah kata mereka berkata 3 orang, anjing keempat. Ada yang kata 5 orang, anjing keenam. Dia orang ni buat sesuatu itu rajman bil ghaib, tekaan mereka, agak-agak mereka je. Kenapa Allah tak habiskan cerita? Ada yang kata 3, anjing keempat. Ada yang kata 5 orang, anjing yang keenam. Ada yang kata 7, anjing ke-8. Kenapa yang kata 7 tu selepas perkataan rajman bil ghaib? Kan? Kenapa Allah asingkan? Yang kata mereka ni mengagak 3 tambah 1 dengan 5 tambah 1. Tapi bila 7 asing kan? Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Yang lain kata 7, yang ke-8 anjingnya. Baik. Kata, kita sambung lagi, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini faktanya, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Allah Maha mengetahui. Tiada siapa pun yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Maknanya, ada tak orang yang tahu? Ada. Allah bagi tahu, ada orang yang tahu. Ni kita kena faham betul ayat ni. Allah kata tak ada orang tahu bilangannya berapa, kecuali sedikit aja. Allah yang bagi tahu, ada orang yang tahu sebenarnya berapa. Ayat yang ke-22 ni, Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang menjadi pakar rujuk Al-Quran zaman Nabi SAW dan setelah Nabi wafat. Kata Ibnu Abbas, bilangan pemuda 7, anjing itu yang ke-8. Dalam Quran bila Allah sebut la ya'lamuhum illa qalil, tak ada yang mengetahui bilangan mereka melainkan sedikit. Aku salah seorang daripadanya. Itu keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya petik aja dalam kitab. Maknanya Ibnu Abbas ni anak didik Nabi dalam Quran tu, pakar rujuk Quran. Aku kata 7 orang pemuda, anjing itu yang ke-8. Sebab aku salah seorang daripada hamba Allah yang dikurniakan ilmu tentangnya. Dan perkara ini pun bersama dengan Quran. Allah kata tak ramai yang tahu, kecuali sikit je. Yang sikit tu antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi 7 lah kita pegang, 7 orang pemuda. Kemudian kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Imam Hasan Al-Basri kata Hasan Al-Basri,
nama anjing itu Qitmir. Nama anjing tu Qitmir. Baik. Kemudian fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Oleh itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata keterangannya dalam Quran, dan jangan kau minta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkannya. Maknanya ini fakta dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dah beritahu dah, kalau ada yang nak cerita 3 orang ke 5 orang ke silakan. Dia orang ni mana agak-agak je kata Allah. Tapi kalau yang 7 orang, anjing yang ke-8, itu ada sedikit sandaran. Sebab Allah sebut ada yang tahu tapi bilangannya sedikit. Baik. Jadi sampai 22 ni Allah terus perincikan pada orang Quraisy yang bertanya Nabi, kamu tahu tak tentang kisah pemuda yang lari masuk dalam gua? Bukan sekadar dikatakan cerita tentang gua, cerita mataharinya, cerita tentang kehidupan mereka, cerita tentang agama mereka, bahkan bilangan mereka pun aku tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Wahyu daripada Allah. Bila ada wahyu ni, fakta yang tak boleh kita sangkal dan wajib kita beriman keseluruhan isinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ayat 23 sambungannya. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku lakukan yang demikian itu kemudian nanti, melainkan disertakan dengan berkata insya-Allah. Ayat ini Allah didik Nabi, Allah ajar Nabi. Sebab ini ayat 23 24 ni menjadi latar belakang cerita surah ni kenapa diturunkan. Orang tanya Nabi, wahai Muhammad, kamu tahu tak 3 benda ni? Satu tentang pemuda Al-Kahfi, yang kedua tentang roh, yang ketiga tentang raja yang boleh perintah timur dan barat. Nabi confident kata, esok aku bagi tahu. Nabi tak ada maklumat ni, esok aku bagi tahu. Dengan harapan Nabi datanglah wahyu daripada Allah. Tapi tunggu esok, tak ada wahyu. Lusa, tak ada pula wahyu. Dah janji dengan orang ni. Nabi kata esok aku bagi tahu kamu siapa pemuda ni, dengan harapan bila Nabi balik turun wahyu daripada Allah. Maknanya Nabi confident turun wahyu. Tapi tunggu agak lama sampai Nabi rasa gelisah, mana pula wahyu daripada Allah ni. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu tiba-tiba cakap dengan orang, esok aku nak buat itu, esok aku nak buat ini, melainkan dengan izin Allah. Illa an yasha Allah, melainkan semua itu dengan izin Allah. Sebut insya-Allah ni. Insya-Allah ni benda yang kita janji dengan nama Allah. Insya-Allah hadir, insya-Allah buat, insya-Allah boleh. Dia jangan kita guna konsep sebahagian yang tak betul lah ni. Kalau orang tanya, boleh ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh ke? InsyaAllah tak boleh? Main-main pula tanya macam tu. Kan? InsyaAllah datang ke? InsyaAllah tak datang. Kan? Bila sebut insyaAllah tu ya. Kan? Dan kita boleh membatalkan perkara itu sekiranya ada darurat, dan ada keuzuran, sakit dan sebagainya. Kan? Itu nanti ada kisah Nabi Musa, Nabi Khidir tentang insya-Allah ni, sambungannya kan. Jadi kita gitu juga. Katalah boleh datang tak esok ni jemputannya, insya-Allah. Tapi takdirnya esok ada masalah pula. Boleh ke kita batalkan? Boleh, bagi tahu. Minta maaf saya tak dapat hadir kebetulan sekian-sekian. Tapi jangan kita niat memang tak nak datang, tapi mulut kita sebut insya-Allah. Insya-Allah lah. Dalam hati esok memang tak ada lah. Dah cakap insya-Allah ni macam nak lepaskan diri aja. Kan? Dah janji bagi tahu, batal pun bagi tahu. Sebab kita ni berurusan dengan orang ramai. Kita berurusan dengan orang. Jadi Nabi dipesan oleh Allah, kamu jangan sebut esok nak buat itu, esok nak buat ini, melainkan insya-Allah. Sambung ayat 23-24 tu. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Maksud ayat 24 tu, insya-Allah, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa.
kalau kita lupa sebut nama Allah. Dan menariknya, surah yang sama Allah bawa cerita nanti macam mana kalau terlupa. Dalam surah yang sama, cerita-cerita yang lain, apa nak dibuat. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan yang lebih terang daripada ini. Ini kita tengok ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidupnya, orang beriman ni, hidupnya kalau terlupa ingat pada Allah. Lupa ni bukan macam dia memang lupa kan, daripada perkataan insan, manusia ni, daripada perkataan apa, insan, nasia, lupa. Lupa daripada mungkin yang kita dah buat, mungkin rasa belum buat. Lupa nama tempat, macam-macam lah kan. Jadi antara perkara yang kalau kita belajar dulu, guru kita pesan, kalau lupa ni apa, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau lupa betul. Lupa sungguh, bukan buat lupa. Sebab itu menghafal satu kemahiran yang perlu bantuan daripada Allah. Hafal Quran kan, ini cerita lupa Quran kan, kena bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan kamu ingat Allah itu, Allah akan berikan petunjuk yang berterusan lah. Sebab itu dalam kisah Nabi SAW, kisah Nabi disihir. Nabi disihir balik daripada perang Khaybar. Ketika Nabi balik, waktu itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini ada dua perkara. Nabi dah buat tapi rasa belum buat. Yang belum buat Nabi rasa dah buat. Maka ringkaskan cerita, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat yang datang ruqyah Nabi SAW, makna berikan rawatan. Nabi sakit, disihir. Maka malaikat datang dan ruqyah, makna doakan Nabi lah. Baca ayat apa? Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, dan Qul a'udzu birabbin nas. 11 ayat itu dibaca, akhirnya Nabi sihat seperti sedia kala lah. Nak beritahu, Nabi pun pernah lupa dalam keadaan seperti itu kerana disihir oleh seorang wanita Yahudi. Kalau ikut pandangan Abdullah ibn Mas'ud, satu-satunya sahabat yang menyatakan Rasulullah SAW mati syahid. Sahabat yang lain tak ada kata, yang lain kata Rasulullah wafat dalam keadaan yang biasa lah. Tapi pandangan Abdullah bin Mas'ud ni, salah seorang daripada pakar Quran juga zaman Nabi, aku beristihad Rasulullah mati syahid. Kenapa? Sebab Aisyah pernah dengar Nabi mengadu ketika sakit tu, aku masih lagi terasa kesan racun yang wanita letak dekat kambing, daging kambing yang dipanggang 2 tahun lepas ni, cerita 2 tahun lepas. Aku macam masih terasa lagi kesan aku termakan racun dekat kaki kambing yang dipanggang. Padahal ambil makan sikit je, baru nak gigit tu. Kaki kambing, perut kambing tu bercakap, ya Rasulullah jangan makan aku ada racun. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam boleh berbual-bual dengan binatang, bercakap dengan binatang, Rasulullah boleh diberitahu oleh binatang yang dah dipanggang lah. Kaki kambing itu beritahu jangan makan aku ya Rasulullah, aku ada racun. Itu pun ada kesan pada Nabi, yang Nabi beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebabkan penghujung cerita tu Nabi disihir dan sebagainya. Jadi kita ni gitu juga, seandainya ditakdirkan kita ni terlupa sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab lupa ni kalau tak dirawat betul-betul dia jadi penyakit. Lupanya tu lupa yang kritikal. Cari cermin-mata, padahal pakai cermin-mata rupanya. Kat mana aku letak jam? Kat tangan rupanya. Ada seorang hamba Allah, dia cerita, ada hamba Allah cerita kat saya lah, cerita dia kat rumah anak kecil kan, cari, cemas dan dalam keadaan yang amat-amat risau, cari anak tak jumpa-jumpa. Kat bilik tak ada anak kecil ni setahun lebih. Kat mana pula ni? Tiba-tiba tersedar bila anak yang dia dokong tu menangis. Anak dekat tangan tu, dia pergi cari mana, depan dapur, dokong anak ni kan, cari anak kan. Bila tersedar anak tu nangis, lah kat tangan aku rupanya.
Itu memang dah, itu kena dapatkan rawatan, kena jumpa cari doktor lah kan, apa cara rawatan kan. Lupa ni. Dan adalah kan macam-macam kaedah nak kuat ingatan dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah nyatakan lagi ayat yang ke-26. Qulillah, mana tu ayat 25. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ni dah masuk penghujung kisah pemuda ni, ayat 25. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Dan nak penghujung baru Allah bagi tahu, mereka tidur 300 tambah 9 tahun. Ini satu lagi perkara yang penting untuk kita tahu ayat 25 ni kan. Kenapa Allah menggunakan kalimah 300 tambah 9? Kan boleh sebut 309 tahun, 300 wa tis'ah kan? Tapi fakta dalam Quran 300 sinin, 300 tahun tambah 9. Kenapa? Sebab kalau ikut kiraan Masihi 300 tahun, kalau ikut kiraan Hijrah 309 tahun. Ada dua-dua ni. Kiraan ikut kalender matahari ada, kiraan ikut kalender bulan pun ada. 300 tahun Masihi, kalau Hijrahnya 309 tahun. Setiap 100 tahun selisih 3 bulan. Setiap 3 tahun selisih sebulan. Boleh faham dia punya beza tu. Setahun 11 hari kan. Kita 365 hari ni, Januari sampai Disember. Tapi kalau Hijrah kurang 11 hari. Jadi kalau 3 tahun selisih sebulan. Kalaulah kita bekerja dan kerajaan kata kita akan pindah undang-undang bayar gaji ikut gaji bulan Hijrah, perempuan semua kena sokong. Gaji bulan Muharram, gaji bulan Safar. Kenapa? Kena sokong. Sebab 3 bulan dapat bonus sebulan gaji. Tak payah minta kerajaan lagi dah. Automatik dapat. Kan? Sebab dia lagi pendek. Kan? Mana sampai 31. Kita tengok kalender kita. 29, 30. Bila kalender Masihi 31. Kan? Jadi dalam tempoh 300 tahun dia akan selisih 9 tahun. Jadi kalau nak tanya berapa lama dia tidur, 300 tahun Masihi, 309 tahun Hijrah. Dan ayat ini juga menjadi dalil. Dua-dua kalender kita boleh guna. Kalender Masihi boleh, kalender Hijri pun boleh. Nak boleh tak guna kalender Januari Februari ni? Ni orang kafir guna ni. Tak. Janganlah gitu kan. Kalender matahari. Habis nak guna Hijri boleh juga. Allah bagi tahu dua-dua boleh. Kamu nak kira ikut 300 tahun boleh, nak kira ikut kalender Hijri 309 tahun, kalender kiraan bulan. Sebab ada kadang-kadang yang kita pun ada jumpa juga yang terlalu rigid lah kan. Ini kita ni hidup dengan budaya Yahudi ni, kafir semua ni, Januari Februari ni mana ada ni. Kita Hijri sekarang ni, mana boleh ikut matahari. Dah tu macam mana Allah jadikan matahari pun ada kiraan juga. Kiraan matahari, kiraan bulan, dua-dua boleh, jangan risau. Kita ni kadang kalau jumpa yang garang sangat pula. Jadi dua-dua boleh. Kiraan Masihi boleh, kiraan Hijri pun boleh. Jadi satu tempoh yang Allah letakkan 300 tambah 9 tahun. Ilmu berkaitan dengan apa dipanggil ni, kalender Hijrah, kalender Masihi ni kan, benda yang dia ada kaitan lah dengan ilmu falak dan sebagainya. Ilmu falak yang dikaji pergerakan bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Sebab ni pun hamba Allah juga, makhluk ciptaan Allah juga. Kerana itu tema kisah pemuda Al-Kahfi ni, kita tengok rumusan dia. Kalau hidup jadi hamba Allah, hidup kita jadi hamba Allah, Allah akan tundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk kita. Allah akan tundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk kita. Sebab apa? Hidup kita mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau manusia hidup rasa diri hebat, dia rasa dia boleh kawal semua, ujungnya apa? Terlepas juga. Sebab dia tak ada mampu nak kawal semua sekali. Bagi manusia yang hidupnya beriman kepada Allah, Allah takdirkan keselamatan dia terjamin, dan semua makhluk yang ada kat situ turut membantu. Kisah anjing,
Kisah matahari, cahaya matahari tak masuk dalam gua waktu pagi, tak masuk cahaya matahari pada waktu petang, selamat. Kemudian raja yang zalim pun tak boleh nak cari mereka, nak bunuh mereka. Tentera yang berkeliaran nak mencari mana pemuda ni pun tak jumpa juga, selamat daripada mana ni? Mungkin ada binatang ke? Kita kata mungkin cerita orang ataupun raja yang zalim, binatang kan? Mungkin binatang masuk bunuh mereka ke, wallahu alam. Jadi semua itu selamat. Matahari pun hamba Allah juga. Macam kisah yang berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kisah bagaimana Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, ada riwayat kata Nabi, ada riwayat kata bukan Nabi. Ketika memimpin peperangan, yang mana peperangan itu berlaku ketika syariat pada Bani Israel ni, Bani Israel hari Sabtu tak boleh berperang. Syariat pada waktu itu Sabtu tak boleh perang. Takdirnya berperang pada hari Jumaat petang, nak lawan orang-orang kafir ni. Dan sekiranya kalau masuk waktu malam, dah kira hari esok. Kalau sampai malam, makna kalender dah masuk hari esok. Jadi kalau perang mesti sebelum terbenam matahari lah. Sebab kalau dah masuk malam Sabtu, dah langgar syariat perang hari Sabtu ni. Jadi ketika perang pada waktu itu, lawan musuh, jadi orang musuh kata apa? Dia tak mampu nak menewaskan kita sebab masa dah terhad. Lalu Nabi SAW ceritakan ketika nak berperang, dia kata apa? Yusha' bin Nun kata, wahai Tuhan, aku berperang untuk mempertahankan agamamu ya Allah. Aku bergerak atas arahan dan juga dengan pertolongan daripadamu ya Allah. Aku hamba-Mu dan matahari yang besar itu pun hamba-Mu. Ya Allah, izinkan tahan matahari seketika sampai aku selesai berperang dan capai kemenangan, baru terbenamkan matahari. Tengok permintaan dia. Permintaan minta tahan matahari sekejap. Wahai Tuhan, aku ni hamba, matahari pun hamba. Ada dalam kitab ni, kitab Mukjizat Rasulullah ni, Nabi cerita kan macam mana dia kata, selesaikan bagi kami mencapai kemenangan, barulah terbenam matahari. Maknanya kami tak melanggar batasanmu berperang hari Sabtu. Allah makbulkan permintaan Yusha' bin Nun dan akhirnya mencapai kemenangan. Matahari tertahan seketika, maknanya berhenti seketika. Bila menang saja terus maghrib. Allah izinkan kepada hamba ni tadi. Ini bagi orang yang sangat-sangat istimewa lah. Kita kalau doa macam tu tak jadi. Ya Allah, mudah-mudahan sempatlah ni, tahan sekejap ya Allah matahari sebelum maghrib ni kan. Tak mana maghrib macam tu juga kan. Kita siapa lah kan, dia nak cerita karamah yang Allah kurniakan kepada Yusha' bin Nun ni tadi, menggambarkan apa? Hidup kerana Allah, hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pasti hujungnya akan dapat bantuan yang selayaknya daripada Allah. Kerana itu sebagai rumusan pada pagi ini, Suratul Kahfi ini, Suratul Kahfi, setiap surah, setiap cerita, kisah pemuda ada pengajaran dia. Kisah siapa nama ni? Kisah pemilik kebun ada pengajaran dia. Kisah tentang Nabi Musa, Nabi Khidir ada pengajaran, dan surah kisah tentang Zulkarnain pun ada pengajaran. Allah mudahkan kita baca surah ni, cerita pengajaran, cerita pengajaran. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung nanti pada ayat mana saya akan datang, ayat yang ke 26, 27 dan seterusnya, yang boleh kita dapat manfaat. Moga-moga cerita ini, kisah dalam Ashabul Kahfi ini menjadi teladan bagi kita. Kita nak fahami sungguh-sungguh, begitulah, demikianlah mulianya kedudukan orang yang beriman. Walaupun kita ni mungkin lemah, kita ni mungkin bilangannya sedikit, tapi imannya tu kuat, pasti akan dapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.